Baiklah, sebelum saya berkenalan dengan anda, saya dah paparkan di skrin tentang biodata saya. Anda boleh lihat, anda boleh kenal lebih dekat. Saya Cikgu Sri Ram Bilangwati, mengajar di SMK Abdullah Munsif Pulau Pinang, penolong kanan co-curriculum, berkelulusan dalam bidang sarjana perakaunan pendidikan. Sepanjang perkhidmatan, saya telah menerima pelbagai anugerah, antaranya anugerah Ikon Akademik, anugerah Guru Inovatif Peringkat Kebangsaan, anugerah Guru Inovatif Peringkat Negeri Pulau Pinang, anugerah Guru Cemerlang Pengajaran dan Pembelajaran, Best Accounting Teaching Practice Award daripada pihak LCCI, anugerah Guru Mutiara Cemerlang PPD Timur Laut, anugerah Guru Cemerlang Kurikulum, anugerah Perkhidmatan Cemerlang. Saya juga merupakan Ketua Jurulatih Utama bagi mata pelajaran Prinsip Perakaunan, Ketua Pentaksir Negeri bagi mata pelajaran Prinsip Perakaunan, terlibat secara langsung dalam penghasilan DSKP yang anda sedang guna sekarang di sekolah, Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran. Saya salah seorang penyumbangnya. Saya juga merupakan panel penggubal soalan peringkat negeri untuk soalan-soalan percubaan, panel penilai buku teks dan banyak lagi lah pencapaian dan kejayaan saya. Saya harap semua ini saya tunjukkan supaya anda mendapat inspirasi dan memberi satu motivasi kepada anda dan anda berada di tangan yang betul untuk mengajar anda subjek perakaunan. Saya telah lama mengajar dan tangan ini telah menghasilkan ramai accountant. Jadi anda berada di landasan yang betul, orang yang betul untuk membimbing anda sepanjang 2 tahun. Saya percaya anda semua pelajar tingkatan 4 Okey. Hari ini kita akan santai-santai, kita akan berkenalan dahulu dengan subjek ini. Apa tujuan kita belajar subjek ini? Sebab anda baru mendekati mata pelajaran prinsip perakaunan. Jadi anda mesti dapat gambaran keseluruhan tentang mata pelajaran ini. Apa yang anda akan pelajari dalam subjek ini? Apa faedahnya mempelajari subjek ini? Format peperiksaannya bagaimana? Jadi hari ini saya akan buat satu sesi pengenalan untuk anda lebih mendekati dan meminati mata pelajaran prinsip perakaunan. Okey, saya telah beri biodata saya telah perkenalkan diri saya. Jadi sekarang saya nak kenal dengan pelajar-pelajar yang ada bersama saya. Pertama sekali boleh saya kenal dengan Nurul Ilmi Katina. Boleh buka mikrofon atau boleh cek saja. Apa perlu beritahu saya dari sekolah? Ya, cikgu. Ya. Ilmi dari sekolah mana? Dari sekolah mana? Saya Nurul Ilmi dari SMK Bukit Jambul. SMK Bukit Jambul. Form 4 pelajar tingkatan 4 Form 4 pelajar tingkatan 4 Ya. Okey, baik. Ryan. Ryan dari sekolah mana? Bukit Jambul juga. Okey, baik. Tingkatan 4 Sarannya, Logan Arden dari sekolah mana? Hai cikgu, saya dari Bukit Jambul juga. Bukit Jambul, bagus. Shazana? Shazana dari sekolah mana? Al-Masyur Perempuan. Okey, saya pernah mengajar di Al-Masyur Lelaki 13 tahun. Okey, Tanush Raj. Dari sekolah mana? Hai cikgu, saya Tanush dari sekolah Penang Free School. Penang Free School, okey. Tarshini? Yes, teacher. Yeah, you're from which school? SMK Bukit Gambir. Bukit Gambir. Okay, very good. Baik, saya percaya hari ini anda semua datang dengan satu semangat untuk belajar subjek prinsip perakaunan yang anda pun tak kenal apa subjek ini. Jadi tanggungjawab saya to introduce to you tentang subjek ini. Saya harap anda tidak segan sebab sekarang ni pelajar macam susah nak belajar secara online. Percaya jika anda beri respon, kalau kita dapat belajar dan mengajar dalam 2 hala, memang dia menjadi lebih berkesan daripada PDP dalam bilik darjah. Kita juga dapat menjaga keselamatan diri kita.
Saya sangat friendly, saya sangat baik. Kalau anda semua baik, friendly, boleh ikuti pelajaran, tak ada masalah. Okey, saya nak terus masuk tentang subjek prinsip perakaunan. Let me introduce and explain sedikit tentang subjek ini. Sekejap bagi saya 1 minit. Okey. Subjek kita ini ialah subjek prinsip perakaunan. Kod kertas kita 3756. 3756. Okey. Nah, apakah yang kita akan pelajari dalam subjek ini? What is actually yang kita nak dalami dalam subjek ini? Kalau subjek sejarah, kita tahu dia mengkaji sejarah Malaysia, sejarah negara-negara lain, ya. Kalau subjek matematik, dia mengajar awak menghitung, mengira. Subjek prinsip perakaunan ni sebenarnya mengajar awak tentang apa? What is actually you are going to study in this subject? Agak-agak awak, apa yang awak nak belajar dalam subjek ini? Pada pendapat awak, 2 tahun nak belajar subjek prinsip akaun ni, dia akan ajar awak tentang apa? Siapa boleh jawab? Ryan? Asset, liability. Okay, what is the purpose kita nak belajar asset, liability semua ni? Tujuan sebenarnya ialah apa? Di manakah perakaunan digunakan? Perakaunan diperlukan di dunia perniagaan. Di mana orang berniaga, di situ mereka memerlukan perakaunan. Tak kisah, berniaga kecil-kecilan ke, berniaga besar-besaran ke, mereka perlukan khidmat perakaunan. Kenapa? Kenapa terletak pada perniagaan itu? Apakah tujuan seseorang menjalankan perniagaan? Siapa boleh jawab? Apa tujuan orang buat perniagaan? Why you want to run a business? Tujuannya untuk apa? Syazana, apa tujuan kita buat perniagaan? Sarannya? To be a millionaire. Alright. Okay. Definisi perniagaan ialah apa? Perniagaan adalah aktiviti membeli dan menjual untuk mendapat siapa boleh isi ruang kosong itu? Beli, jual untuk dapat apa? No answer. Tarsini. Yes, keuntungan. Excellent. Very good. Beli dan jual untuk mendapat keuntungan. Kita jalankan perniagaan, kita nak perniagaan kita menguntungkan. Okey. Bolehkah seseorang itu menyatakan perniagaan dia menguntungkan atau merugikan? Boleh. Kita hanya perlu mengira untuk menentukan untung atau rugi. Siapa yang kira? Orang yang belajar perakaunan mengira untung atau rugi. Jadi, dengan erti kata yang mudah, subjek prinsip perakaunan ini mengajar awak mengira untung atau rugi. Itu saja.
This is what we are going to learn in this subject for 2 years. Orang yang belajar perakaunan, dia bukan menjalankan perniagaan. Tidak. Dia cuba mengira untung atau rugi bagi sesebuah perniagaan. Jadi di mana ada perniagaan, di situ kita perlukan seorang accountant. Seorang kerani account. Sebab orang yang boleh tentukan untung atau rugi adalah orang yang belajar perakaunan, yakni anda semua yang sedang belajar perakaunan. At the end of Form 4, hujung tingkatan 4, anda sudah boleh mengira untung atau rugi bagi perniagaan kecil-kecilan. Small businesses, you boleh kira dah untung atau rugi. Perniagaan kecil-kecilan seperti kedai runcit, kedai gunting rambut, kedai dobi, pusat tuition, you boleh tentukan dah untung ke rugi. End of Form 4. At the end of Form 5, you sudah boleh mengira untung atau rugi bagi perniagaan besar-besaran. Big scale companies. Seperti kilang, kelab. Right? Awak akan diajar bagaimana mengira untuk syarikat-syarikat yang besar. Form 5. Dan di samping mengira untung atau rugi, awak juga akan diajar bagaimana menganalisis, membandingkan dua perniagaan dan membuat keputusan perniagaan mana menguntungkan, perniagaan mana merugikan. Anda juga akan diajak selok-belok mengira untung. Kalau awak tak mahu tunjuk untung yang banyak, bagaimana cara nak sediakan akaun? Kalau awak tak mahu tunjuk untung yang sedikit, bagaimana cara? Semua selok-belok ilmu perakaunan awak akan belajar semasa tingkatan 4 dan tingkatan 5. Learning accounting is fun. Fun kalau you ikut betul-betul dari awal tingkatan 4, you belajar sungguh-sungguh. Right? Awak dapat belajar ilmu ini dengan sangat baik. Ramai pelajar gagal menguasai ilmu perakaunan kerana mai tingkatan 5 baru dia nak belajar tuition. Tingkatan 4 tak faham apa pun. Tingkatan 5 baru nak mula. Susah, lambat. Tapi kalau belajar dari tingkatan 4, dari first chapter itself, awak ikut sungguh-sungguh, you got no problem. Okay? Jadi, you are very clear now, subjek perakaunan yang you sign up to take today adalah subjek yang mengajar awak bagaimana menentukan untung atau rugi. Itu saja. Kemudian kita menganalisis maklumat-maklumat dia. Alright, kita pergi lebih lanjut. Tak salin pun tak apa ya, pelajar it's not important. Yang penting saya akan bagi tahu salin. Yang kedua, awak kena faham prinsip perakaunan ini total ada 16 bab. Kita tak panggil bab untuk subjek kita, kita panggil modul. Kita ada modul 1 hingga modul 9 bagi tingkatan 4. Modul 1 hingga 7 untuk tingkatan 5. Jadi tingkatan 4, modul 1 sampai modul 9 ada kaitan dia. That means if you don't understand modul 1, you masuk modul 2, okey lagi. Because modul 1 tentang sejarah perakaunan. Dari modul 2, you nak masuk modul 3, tak boleh dah if you tak kuasai modul 2. Sebab istilah-istilah asas perakaunan ada dalam modul 2. If you don't understand chapter 2, you tak kuasai chapter 2, you tak boleh kuasai modul-modul seterusnya. Dan modul 3, modul 4 interrelated. So, tingkatan 4 lebih susah daripada tingkatan 5. Sebab if you tak kuasai chapter 3, you cannot do chapter 4. You tak kuasai chapter 4, you cannot do chapter 5.
At the end, when you reach chapter 9, you tak belajar apa-apa. Sebab you cannot follow. Dia sambung. Kena faham satu. Ada kesinambungan dengan chapter seterusnya. So, susah dahulu, senang kemudian. If you really understand tingkatan 4, my tingkatan 5, no problem at all. Why? Tingkatan 5, chapter 1 to chapter 7, tak ada kaitan langsung. Chapter 1, stand alone. Chapter 2, stand alone. That means if you don't understand chapter 1, you can still understand chapter 2. You can just do chapter 2 without knowing chapter 1. Understand? Tingkatan 5, tak ada kaitan. 1 to 7 tak ada hubungan. Tapi basic dia dari tingkatan 4. Understand? Basic you kalau strong, setiap chapter jadi mudah. Normally tingkatan 5 kita boleh habis syllabus dalam 6 bulan. Bulan 6 atau awal bulan 7 kita sudah habis tingkatan 5. Tetapi tingkatan 4 sampai bulan 10 pun kita masih berada di chapter 8. Panjang, ceritanya panjang. Because they want to build your foundation. Mereka nak bina foundation awak. Nak pastikan asas perakaunan awak tu sangat baik. So pelajar-pelajar, ingat tingkatan 4 begitu penting. Every chapter. Jadi nasihat saya. Tuition ni kalau awak masuk tuition, orang yang masuk tuition ni kategori orang yang cemerlang. Sebab hanya orang yang cemerlang akan cari jalan untuk belajar tambahan. And you are one of them. Ya, bermaksud anda sememangnya orang yang cemerlang. Hebat. Orang yang cemerlang dan hebat, bagaimana nak kekalkan kecemerlangan itu? You kena konsisten. Bermaksud kelas tuition tak boleh ponteng. 1 jam 30 minit saja. Jangan cari alasan. Masuk kelas, belajar 1 jam 30 minit itu sungguh-sungguh. Sebab saya betul-betul akan ajak. Saya akan bimbing awak dengan baik. Sebab saya ada segala pengetahuan dan pengalaman. In fact, cikgu-cikgu di Pulau Pinang pun saya yang train mereka. So, saya rasa kalau awak ikuti pelajaran secara konsisten, buat semua latihan yang disuruh, definitely you boleh score subjek. Okay? Baik. Saya nak pergi lebih lanjut. Pentingkah kita belajar prinsip akaun ini? Ada faedah tak? Ada faedah tak you belajar prinsip perakaunan? Ada. Peluang pekerjaan dia macam mana? Berbanding seorang doktor. Tinggi. Doktor dengan accountant. Macam mana? Accountant lagi tinggi. Accountant lagi tinggi. Doktor boleh kerja di mana? Hospital. Lagi? Klinik. Klinik lagi? Kita boleh angkat 2 jari lah. Hospital, klinik. Doktor tak suka klinik, balik ke hospital. Hospital tak suka, dia pergi klinik. Atau dia boleh jadi pensyarah lah. Boleh jadi pensyarah yang mengajak doktor-doktor yang lain. Right? Atau dia kerja di jabatan kerajaan lah. Sebagai pengarah hospital ke. Okay. Tempat kerja seorang doktor itu limited. Cuba awak fikir. Kalau awak jadi seorang accountant. Orang yang belajar perakaunan ini. As I told you just now. Di mana ada perniagaan, di situ mereka memerlukan seorang yang belajar perakaunan. Jadi peluang pekerjaan awak di mana? Where you can work as an accountant. Bolehkah accountant bekerja di hospital? Yes or no? Cannot. Hospital. Lamwai Hospital. Pantai Hospital. Mereka menjalankan perniagaan ke atau kebajikan? Mereka menjalankan kedua-duanya lah. Kebajikan dan perniagaan. Of course, they are doing business. Siapa nak tentukan untung atau rugi untuk mereka? Accountant. Jadi accountant boleh kerja di hospital. Tak suka kerja di hospital, boleh kerja di supermarket. Supermarket also doing business. Can also work in bank. Bank also doing business. Ya.
Bank memberi perniagaan perkhidmatan. Also, aim dia ialah untuk cari keuntungan. You can also work in factory, kilang. Kilang juga mencari keuntungan. You can also work in hotel. Hotel juga mencari keuntungan. Doktor tak kerja di hotel, doktor tak kerja di kilang. So, peluang pekerjaan awak luas. Sangat luas. Okey, untuk jadikan peluang pekerjaan awak lebih luas. Listen, this is very important. As a Form 4 student, you kena tahu. Untuk berikan peluang awak lebih luas dalam bidang pekerjaan atau untuk melanjutkan pelajaran awak, pelajar yang ambil SPM, if you take SPM, prinsip perakaunan. In SPM, if you sign up for prinsip perakaunan, anda akan dapat 2 sijil. Nah, ini cikgu-cikgu tak bagi tahu kepada anda di sekolah. Satu, anda akan dapat sijil SPM. SPM ialah apa? Apa dia SPM? Ryan, Zahira yang baru masuk. SPM tu apa dia? Tarshini, SPM stand for what? Tak boleh jawab. SPM ialah sijil pelajaran Malaysia. Di sana, if you take accounts in SPM, you will get SPM certificate. On top of that, only for accounting student, you will also receive another certificate which is called LCCIIQ. Itu adalah London Chamber of Commerce and Industry International Qualification. London Chamber of Commerce and Industry International Qualification. Why London is giving you an international qualification certificate? Siapa yang ambil SPM Prinsip Account, you dapat London certificate. International qualification. London iktiraf awak di persada antarabangsa. Dia akui you adalah seorang pelajar Prinsip Account yang hebat. Adakah semua pelajar yang ambil Prinsip Account dapat LCCI certificate? Yeah. Of course not. Not everybody going to get LCCI certificate. Yang layak dapat LCCI certificate adalah mereka yang dapat grade A+ hingga B dalam subjek prinsip perakaunan. If you get A+, B+, B, then you are entitled to get LCCI certificate. A+ hingga B dalam subjek prinsip perakaunan. Why London nak bagi kita sertifikat? Mesti ada sebab. Betul tak? Okey, kita tengok apa sebab dia. Sebab dia dalam SPM ada soalan London. Ni pelajar kena tahu. Hebatnya subjek kita prinsip perakaunan. Baik, kita tengok format peperiksaan. Yang ini awak kena salin format peperiksaan because your aim is this. Okay, dalam SPM dia ada beberapa grade. Dia ada A+, A-, B+, B, C+, C, D, E, G. Ni result SPM awak. If you get A+ to B, you boleh layak dapat London certificate. If you look at the grade, punya banyak grade, markah 100. A+, 90. A, 80. A-, 70.
Betul tak? 60, 50. Dan yang ke bawah berapa? G20. So you agak-agaklah sini ya, berapa markah. So to score subjek prinsip perakaunan, to get at least A minus, you kena mendalami subjek ini dengan baik. So sasaran kita di pusat tuition adalah untuk dapat sekurang-kurangnya A minus. Okey, format peperiksaan untuk prinsip perakaunan. Dia ada 3 kertas. Kertas 1. Ini boleh catat. Are you all ready? Dah bersedia, dah dengar? Hari ini kita dengar, kita tahu tentang subjek ini. Saya tak mau ya, ramai pelajar saya ni bila kita tanya prinsip akaun, bila saya pergi buat ceramah atau saya pergi beri taklimat di mana-mana sekolah, bila saya tanya pelajar tentang LCCI, ada pelajar tak tahu pun yang prinsip akaun ni ada subjek, ada sijil LCCI. Some students tak tahu pun format peperiksaan. Mereka pun tak tahu apa tujuan mereka belajar subjek ini. Saya tak mahu awak jadi begitu ya. Saya nak awak tahu what are you studying, what is the format, kenapa kita dapat sijil LCCI, semua awak kena tahu. Sekejap lagi saya pun akan soal anda balik. Prinsip akaun ada 3 kertas. Kertas 1 ialah objektif. ABCD. Ada 40 soalan. You kena jawab dalam 1 jam 15 minit. Walaupun 40 soalan, dalam SPM dia hanya ambil 20%. That means 1 soalan setengah markah. Kertas 1 ini dia menguji modul 1 hingga modul 9 tingkatan 4, modul 1 hingga modul 7 tingkatan 5. Semua dia uji. Every chapter at least ada 1 question. Senang, objektif memang senang. You can get 40 upon 40. No problem at all. 20 markah memang boleh dapat. Sangatlah senang, percaya. Sebab aras kesukaran dia ada R, S, T. Yang mana-mana soalan pun ada R, S, T. R maksudnya soalan rendah, ada 5. Soalan sederhana ada 3. Soalan tinggi ada 2. Tinggi maksudnya soalan yang susah. That means if out of 40 question, 5 rendah, 5 bahagi tambah 5, 3, 2, 10. 5 per 10 daripada 40, 20 soalan adalah soalan rendah, senang. Baca soalan terus dapat jawapan. 20 out of 40 question. 3/10 times 40 adalah soalan sederhana. 12 soalan. Sederhana. Sederhana means you kena baca soalan 2 kali. Soalan rendah tu you baca 1 time, straight away you can find the answer dalam pilihan. Sederhana, you kena baca 2 kali to get the answer. Dan tinggi 2/10 times 40. Tinggi 8 soalan saja. Maksudnya soalan susah 8 saja. Susah kerana awak kena kira, buat pengiraan, calculation. Ala bisa, gagal biasa. Kalau anda dah cuba banyak kali, you got no problem on that. Setakat ini boleh ikutkan pelajar-pelajar? Are you all okay? Kertas 1, any question? Yes or no? Respon kan saya cakap tadi. Anda kena respon. Belajar 2 hala. You tak mau buka mikrofon, at least jawab. Yes sir. Okay sir. Faham sir. Macam tu. Tolong respon ya. Baik. Sekarang saya nak masuk kertas 2. Kertas 2 lah yang paling susah. Ramai pelajar tak skor prinsip perakaunan kerana kertas 2. Kertas 2 ada bahagian A, ada bahagian B. Bahagian A ada 3 soalan.
Wajib jawab semua soalan. Soalan A 10 markah. Soalan 1 10 markah, soalan 2 25 markah, soalan 3 25 markah. Wajib jawab. Bahagian B ada 3 soalan. 20 markah, 20 markah, 20 markah. Tapi awak pilih 2 sahaja. So bahagian A 60 markah, bahagian B 40 markah. Walaupun 100 markah, dalam SPM dia hanya kira 60%. 60% sahaja dia terima dalam SPM. Okey? Nah. Bahagian B senang. Easy. Sebab soalan ini soalan dibuat di Malaysia. Malaysian made question. No problem. Bahagian A sekejap ada orang masuk. Bahagian A 10 markah ni soalan Malaysia. Tapi soalan nombor 2 dan 3 ni, question 2 and 3 adalah soalan London. Dibuat di London, dihantar ke Malaysia. Number 2, number 3. Soalan inilah yang menyebabkan pelajar sukar nak jawab. Sebab soalan dia higher order thinking skill. Kebanyakan pelajar tak boleh jawab nombor 2 dan 3. Why? Kerana tak cukup latihan. Sebab pelajar hanya cuba latihan daripada buku-buku kerja. Mereka tak ada sumber soalan daripada London. So you don't worry. Di pusat tuition ini, saya akan banyakkan soalan-soalan berbentuk soalan London kepada anda. So that you boleh jawab soalan kertas 2, soalan nombor 2 dan 3. Kerana ada soalan London nombor 2 dan 3, sebab itulah pelajar yang ambil SPM boleh dapat sijil LCCIIQ. London Chamber of Commerce and Industry International Qualification. Kertas 2 ini awak akan jawab dalam 2 jam 30 minit. Saya bagi tahu awak, walaupun awak kata, "Ayo, so long 2 hours 30 minutes." Belum pernah ada pelajar waktu SPM yang cakap cukup time. Pelajar yang cemerlang pun tak cukup time. Bila pengawas kata berhenti menulis, masih ramai yang sedang menjawab, sedang menulis. This is the only subject you memang tak cukup time. Kalau you cukup time, you sudah siap, masih ada setengah jam, something is seriously wrong with you. Mungkin ada soalan you terlupa nak jawab, atau you memang tak tahu jawab. Pelajar yang tahu jawab, pelajar yang cemerlang sampai masa terakhir masih sedang menjawab. Itulah kehebatan subjek prinsip perakaunan. But what we learn? Kita hanya belajar mengira untung atau rugi. Tapi soalan dia begitu susah. Number 2, number 3 only difficult. The rest you should be able to answer. Difficult because you tak cukup latihan. But kalau you buat latihan bersama saya, you ikuti pelajaran secara konsisten, you are not going to face any problem. Okay. As I told you just now, paper 1 carry 20%, paper 2 carry 60%, baru 80%. You have another paper, paper 3, also 20%. What is paper 3? Let me explain. Sekarang saya nak masuk paper 3. Any question on paper 2? Saya tengok senyap saja pelajar-pelajar. Bagus, dengar dengan baik. Any question? Saya nak panggil nama sekejap. Tolong respon. Norshiz. Ada soalan Norshiz? Awak baru masuk kot nah?
Tak apa, nanti awak tengok recording dari awal. Boleh. Nursis dari sekolah mana Nursis? Sekolah Bukit Gambir. Bukit Gambir, okey. Nur Farah Amanina, ada soalan Farah Amanina? Setakat ini? Yes or no? Tolong respon. Okey, you ada di sekolah mana Farah? DJ, okey, baik. Syafia Alia, ada soalan? Syafia, dari sekolah mana Syafia? Alright, good. Ilmi ada soalan? Ryan, Saranya, Syamim, Syazana. Okey, baik. Kalau tak ada, saya nak masuk kertas 3. Are you all ready? Okay. Okay, baik. Kita tengok kertas 3. What you are going to do in paper 3? Kertas 3 ni awak kena buat satu folio. Tugasan projek. %20, 20 marks dalam SPM. Awak akan buat semasa tingkatan 5 sahaja. Dari bulan Mac hingga bulan Mei. Folio ini, saya adalah Ketua Pentaksir Negeri bagi mata pelajaran prinsip perakaunan. Sayalah yang memberi tahu guru-guru dan pelajar-pelajar di Pulau Pinang bagaimana membuat tugasan projek tersebut. Tajuk kita akan terima daripada lembaga peperiksaan and we will guide you to do folio ini. Dan saya bagi tahu di Pulau Pinang kita telah tetapkan markah yang boleh diberi oleh guru untuk folio ialah 18 hingga 20 markah. Jadi pelajar akan buat pembetulan sehingga capai markah ini. So in your hand you sudah ada. If you seorang pelajar yang baik dengar cakap cikgu, cikgu akan bagi 20/20. Tak ada masalah. So paper 3 kalau you sudah dapat 20 in your hand, you hanya perlu lagi 50 markah to get at least A-. 50 markah ni you ada kertas 1, you ada kertas 2. Kertas 1 also 20 marks. Kalau kertas 1 20 tu you boleh dapat 15. So paper 1 15, paper 3 20, it's already 35. You hanya perlu dalam kertas 2 another 35/60. Lebih kurang 60 markah macam tu. So, subjek ini ada banyak ya, peluang pekerjaan yang luas. Nak sambung belajar pun luas. Nak skor pun okey, bukannya susah. On top of that, you juga dapat satu sijil tambahan, sijil LCCI. London Chamber of Commerce and Industry International Qualification. Okey. Jelas Format peperiksaan tak ada masalah. Tujuan belajar pun tak ada masalah. Right? Okay. Apa yang awak perlu buat? If you are really serious to take this subject, kepada pelajar-pelajar yang betul-betul nak ambil subjek ini, saya tak pasti di sekolah cikgu sudah tawarkan atau tidak subjek ini kepada awak sebab awak belum pergi ke sekolah. Anda sudah tahu ke? Cikgu sudah bagi tahu ke atau macam mana? Siapa yang memang sudah tahu you are going to take this subject in school? Atau you ambil ini sebagai extra subject? Macam mana? You pilih sendiri ke subjek ni? Tarshini macam mana? You want to take this subject? Sekolah tawarkan ke subjek ni kepada awak? Yes, teacher. Sudah tahu? Cikgu sudah bagi tahu? Yeah, teacher got tell us already. Okay, good. Sekolah lain macam mana? SMK BJ?
Sebab saya pun tak tahu you are really taking. Okay, anyway, it's okay. Dah tahu, okay, bagus ya. Yang dah tahu, bagus. Yang tak tahu pun tak apa. You boleh tanamkan minat untuk belajar. Okay. Next week, barulah saya akan betul-betul ajak subjek prinsip perakaunan ini kepada anda ya. Dan you must remember ada 9 modul untuk tingkatan 4. So we have to start as soon as possible. Kalau 1 bulan dah habis, nanti kita tak cukup masa untuk belajar. So please inform your friends yang nak masuk pusat tuition ini juga, yang akan mula mengajar chapter 1, module 1 from next week onwards. Jadi apa yang awak perlu ada bila awak ikuti pelajaran saya nasihatkan semua pelajar yang ambil prinsip perakaunan, make sure you have a textbook with you. Digital textbook pun boleh, tapi lebih baik you beli buku teks, jangan beli buku rujukan. Buku rujukan awak sepatutnya adalah buku teks. Dan remember, at the end of form 4, cikgu akan ambil buku teks tu. And you go to form 5, you tak ada reference book for form 4. Jadi beli saja 1 buku teks tingkatan 4. Because anyhow you are going to buy 1 buku rujukan, right? Tak payah beli buku rujukan. Beli buku teks. Kemudian buat latihan-latihan yang saya beri kepada anda. Tambahan you boleh beli buku-buku kerja di luar. Mana-mana buku you boleh beli. Buku kerja ya, you boleh gunakan. Tapi buku teks pastikan ada bersama anda. Okay, itu yang penting. Digital buku teks okey, tapi digital buku teks setiap kali you nak buka dan tengok tu susah sikit. Lebih baik you ada di tangan awak buku teks tersebut. Okey. Sekarang saya nak beritahu what you are going to study in all 9 chapters tingkatan 4 ya. Untuk modul 1, we will introduce to you apa dia perakaunan. Pengenalan kepada perakaunan. Modul 2, we will teach you all the istilah-istilah perakaunan. Terms, accounting terms, you will learn in modul 2. Modul 3, kita akan ajar awak dokumen-dokumen yang ada dalam perniagaan. Modul 4, kita akan ajar awak bagaimana rekod dokumen-dokumen ini dalam buku-buku perakaunan. Seperti buku jurnal, buku tunai. Learning accounting is fun. Buku tunai runcit. How to use all these accounting books we will teach you in module 4. Module 5, kita akan ajar anda membuka account, sediakan account dalam buku ledger. Modul 6, kita akan ajak you semak, make sure your ledger is correct. Kita akan buat imbangan juga. Now, until modul 6, kita belum ajar awak mengira untung lagi. This is laluan ke arah menyediakan untung atau rugi. Belum lagi. Modul 7, barulah kita ajar awak mengira untung atau rugi. Modul 8, kita akan ajar awak how to adjust your untung and rugi. For example, if your company, you kira company you dapat untung 1 juta. You sebagai seorang accountant, you kira untung untuk company you dapat untung 1 juta. You sangat happy you dapat 1 juta. You pergi jumpa bos you bagi tahu bos kita dapat untung 1 juta. I'm really happy that our company made this profit. But your boss is not happy. You are very happy. You say 1 juta kita dapat untung. Tapi bos awak tak happy langsung. Kenapa? Siapa boleh beritahu? Why your boss is not happy?
Dia nak lagi banyak kah? Atau dia nak lagi sedikit? Zahira, can you answer? Siapa boleh jawab? Maybe more. Okay. Ryan? Tidak mencapai target yang ditetapkan oleh bos. Okay, bos nak lagi banyak ya. Alright. Syamim? Tanush? Apa bos you nak? You say untung 1 juta, he's not happy. He is not happy for 2 reasons as you say. Satu, dia tak happy sebab dia rasa more, he wants more. Dia nak lagi banyak, nak lagi banyak. Atau dia nak kurangkan untung. Saya tak mau you tunjuk 1 juta. Saya nak kurangkan untung. This is what you count. But your boss, ada bos yang nak banyak lagi, ada bos yang nak kurang lagi. Boleh tak? Boleh. That is what we are going to teach you in chapter 8. We are going to teach you in chapter 8 how to adjust your untung dan rugi. Bagaimana buat pelarasan. Boss is not happy, your boss nak banyak, boleh. Boss nak sikit, boleh. We will teach you how to do pelarasan. Amendments, not correction. Pelarasan. Seronok tak? After we do pelarasan, we count again untung atau rugi. Tengok capai tak target bos kita. Bukan penyelewengan, bukan penipuan. Ada cara. We will teach you. Cara itu actually you will learn in chapter 1 itself. Ada cara, dia ada prinsip, dia ada andaian, dia ada batasan that you can follow to make sure your adjustment untuk untung tu dapat dibuat. Tapi most of the boss, dia tak mau tunjuk untung yang banyak. Bukan dia nak tunjuk untung yang banyak, dia tak mau. If you tell him untung 1 juta, dia kata, tak mau. Jangan tunjuk banyak-banyak, tunjuk sikit sudah. Tak ada bos yang nak tunjuk banyak. Why ya? Agak-agak awak, kenapa bos tak mau tunjuk banyak? Need to give salary. Bos tak mau tunjuk untung yang, yes, you are right Zahira, very good. Kalau bos tunjuk untung yang banyak, your company show that your untung banyak, you kena bayar cukai yang banyak. Siapa mau? Company mana mau? Jadi saya kena tipu ke? Bukan tipu. Tak ada orang suruh you tipu. Ada cara nak tunjuk untung yang sedikit, ada cara nak tunjuk untung yang banyak. Very good. Ada syarikat dia tak mau tunjuk untung yang banyak because dia nak kena bayar tax. Tapi some syarikat dia masih nak tunjuk untung yang banyak. Kenapa? Agak-agak awak. Why? Walaupun kena bayar cukai yang banyak, dia still insist nak tunjuk untung yang banyak. Itu perniagaan macam mana? Macam kita punya Malaysian Airlines dahulu, Mas. Walaupun dia rugi, dia tetap nak tunjuk untung. You are right sarannya. Kalau you tunjuk untung yang banyak, ramai orang akan beli share syarikat you. Pelaburan bertambah. You can compete, pesaing, you boleh tunjuk kepada pesaing that you are doing well even though you are not doing well. So there are reasons company nak tunjuk untung yang banyak, company nak tunjuk untung yang sedikit. Betul? So we will teach you, kita tak akan ajar you cara menipu. Ingat, subjek prinsip account adalah subjek professional, only for professionals. We will teach you how to do amendments untuk tunjuk untung yang you mau atau sekurang-kurangnya hampir dengan apa yang you nak tunjuk. So learning accounting is fun. And last kali in chapter 9, barulah kita akan buat
pembetulan kesilapan. If any mistakes we have done in calculation, we will do correction. This is correction. This is amendments. Tak sama. Pelarasan adalah amendments. Pembetulan kesilapan adalah corrections. Tak sama. So, all this you are going to learn in Form 4. So much fun you are going to have. Belajar prinsip perakaunan ini sangat menyeronokkan, especially when you are doing imbangan duga. Imbangan duga ni will tell you apa yang you have done in number 3, chapter 3, chapter 4, chapter 5 betul atau salah. Chapter 6 will tell you. If imbangan duga tak imbang, something is wrong over here. Chapter 7, we will teach you how to kira untung atau rugi untuk perniagaan kecil-kecilan. Milikkan tunggal, kedai dobi, kedai runcit. Also fun. At the end of Form 4, you boleh bekerja sebagai kerani akaun di mana-mana kedai runcit. Boleh bawa balik rumah buat akaun untuk kedai runcit. Okay, saya dah cakap dengan jelas what you are going to study in Form 4. Any question you ada? Saya tak akan ajak hari ini, I'm not going to teach any of the chapter. Saya nak you tunggu dengan teruja untuk belajar. Belajar dengan saya, you memang akan faham, mesti kena faham. Kalau belajar dengan saya, you sudah tak faham, you cari cikgu lain, lagi-lagi you tak faham. Okay, because I have my way of teaching, saya akan ajak sikit-sikit, right, kepada anda secara detail supaya anda dapat ikuti pelajaran dengan baik. Saya ucapkan tahniah ya kepada anda semua because on the very first day tuition itself, you sudah commit yourself, you want to attend classes, you nak belajar tuition, that is really good. I appreciate that. Dan saya harap awak akan secara konsisten. Okay ya. Jadi minggu depan bila kita ada kelas, apa yang perlu ada di tangan awak adalah buku nota panjang. Bila saya tunjuk pada skrin, you kena salin dan simpan. Nota yang lengkap pun saya akan beri kepada anda. Sekejap ya, saya tunjuk nota macam mana saya akan beri kepada anda. For every chapter, I will give you a complete notes. Nota berwarna-warni saya akan beri kepada anda. Jangan risau. Tapi hari ini saya tak akan share. Saya akan share mulai minggu depan kepada pelajar yang betul-betul serius nak ikuti pelajaran bersama saya sahaja. Let me show you what kind of notes I'm going to give you next week onwards. Okay, nampak pada skrin? Okay, ni nota dia saya akan beri modul 1. Yang mana penting saya akan beri nota kepada awak. Modul 2 saya akan beri kepada anda. Ini semua handbook. Handbook lain. Manual lain. This is handbook. Handbook hanya ada nota-nota ringkas. I will give you 1. Full copy. Module 1 to module 9. Nota ringkas. After that, saya juga akan bagi modul latihan-latihan. That's another package that I will give you supaya you dapat ikuti pelajaran dengan sangat baik. On top of that, saya juga akan tulis nota pada skrin. You juga akan salin dalam buku nota. So you have many things. Ya, belajar online pun very good really. You can't see me, only you can't see me. But you can hear me. I will write whatever I write in class whiteboard. I'm also writing on this screen. You sepatutnya boleh ikut dengan baik. Sepanjang PKP kita buatlah secara online. Lama-lama you pun akan suka dan biasa dengan kelas online. Okay. Untuk hari ini saya akan akhiri kelas awal sikit lah sebab hari ini kita nak buat sharing saja, sharing on accounting saja. Next week baru kita akan belajar sungguh-sungguh dari chapter 1. So sekarang you have any question, saya harap you sudah ada minat, you berminat nak belajar subjek prinsip perakaunan. Ada soalan tanya, jika tak ada soalan sharp 8 o'clock saya nak berhenti untuk hari ini. Don't worry ya, only for today. Next week onwards we will do class from 7 to 8:30. Now saya buka laluan kepada anda untuk tanya soalan. You can ask any question. Saya buka kamera.
supaya pelajar yang tak kenal saya, yang tak pernah tengok, boleh tengok muka saya sekarang. Hi to everyone. Saya Cikgu Sri Ram ya. Saya buka sesi soalan sekarang. Any question? Cikgu Fatimah ada soalan? Tak ada cikgu. Tak ada. Okay. Sila kemukakan. This is your time. You ni pelajar-pelajar saya nak bagi tahu, when you study online, you kena letak tepi rasa segan silu tu. Kalau tidak, you tak boleh maju. Kalau you diam, you takut. You tak mau buka mikrofon, you tak mau buka kamera, it's okay. At least you chat. Tanya soalan. Kena rajin tanya soalan. Okay. If you are my registered student, next week onwards, if you are really registered student, I will also share my phone number. You can boleh tanya soalan, boleh apa-apa you want to ask question ke, boleh PM saya. Okay. But I want to make sure you orang betul-betul register and start your class next week onwards. Cikgu Fatimah, adakah semua pelajar ni sudah daftar atau they are trying lessons? Okey cikgu, hari ini ada beberapa orang pelajar yang telah dijemput untuk mengikuti kelas percubaan. Okay. Jadi bagi pelajar yang akan daftar, sila hubungi saya akan bagi nombor telefon dalam ruangan chat. Boleh WhatsApp saya untuk daftar dan mengikuti kelas Cikgu Sri Ram untuk minggu berikutnya. Pada jadual yang sama lah, ikuti jadual yang sama. Okey, baik. Saya harap anda sudah dengar sedikit tentang format peperiksaan, tentang subjek ini, kepentingan subjek ini. Isi anda berada di tangan yang betul. Saya nasihatkan anda, kalau you serious want to take this subject in SPM, then you sign up tuition dengan saya. Okay, jangan risau, saya akan bimbing anda dengan baik. Dan ingat, saya tak bagi nota hari ini ya, sebab you all are trying lessons ya. Saya hanya akan beri semua nota saya, latihan saya kepada pelajar yang berdaftar dan ikuti pelajaran. So jangan tunggu lama, you daftar dengan segera. Kemudian kita boleh mula kelas minggu depan. So if you have no question, saya akan akhiri perjumpaan kita untuk kelas tingkatan 4 hari ini di sini. Saya akan tunggu anda untuk kelas minggu depan. Kita akan hantar nota sekurang-kurangnya 3 atau 4 jam sebelum kelas. We won't send to you one day before, tidak ya. Kita tak mahu anda panjangkan, edarkan kepada orang lain. Jadi kita akan Cikgu Fatimah macam mana? Cikgu Fatimah akan WhatsApp ke latihan kepada mereka atau emailkan ke macam mana? Okey, pelajar-pelajar yang akan daftar hari ini, kita akan add nombor-nombor anda dalam satu grup WhatsApp di mana Cikgu Sri Ram pun akan ada dalam grup tersebut. Okay. Jadi nanti cikgu boleh share nota dan sebagainya dalam grup kepada pelajar-pelajar yang berdaftar. Okey, baik. Setiap hari kita akan bagi nota dalam bentuk nota dan juga latihan kepada anda lah. 3 or 4 hours before saja. We won't give you one day before, semua kita tak akan bagi. Okay. Dan awak kena ingat, nota dan latihan yang saya beri kepada anda eksklusif untuk anda. Okay. Jadi pastikan anda guna untuk anda sahaja. With that, thank you so much. Ada soalan lagi nak tanya pelajar? Ada 14 orang. Okay, saya panggil nama seorang-seorang. Nursyis ada soalan? Farah, Amanina, Ilmi, Ryan, Saranya, Syamim, Shazana, Tanush, Tarsini, Zahira dan Zara. Okey, cara saya ialah saya two-way communication. I would prefer that. Jadi jangan segan. Please answer. Okay, thank you so much. Jumpa lagi. Bye-bye. Cikgu Fatimah, ada pelajar tingkatan 5 ke dalam grup ni? Ada seorang sahaja. Okey, baik. Nur Syazana. So saya jumpa semula pukul 8.30 dengan pelajar tingkatan 5 ya. Ya, betul cikgu. Okey, terima kasih. Terima kasih cikgu. Okey, sama.